Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel Panas Dewan Rakyat hari ini, sahabat-sahabat semua. Ya, baru saja bermula penggulungan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri kita hari ini. Ya, Ketua Pembangkang pula cuba menegakkan benang yang basah. Akhirnya, ya, Hamzah Zainuddin koyak habis kerana pertahan dan cuba untuk menegakkan benang yang basah. Akhirnya dikatakan, ya, Ketua Pembangkang ini buta basic ekonomi. Itu dia. Jadi menarik untuk kita tonton bersama sahabat semua apa sebenarnya yang berlaku sehingga Ketua Pembangkang ini digelar sebagai buta ekonomi. Jadi sebelum saya bawakan Anda untuk menonton video ini, jangan lupa untuk terus support Alright Nopot Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita ataupun kekecohan di Dewan Rakyat sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tan Sri Yang Bertua, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dalam beberapa hari ini Ahli Yang Berhormat telah meneliti, membahaskan kajian separuh penggal. Tentunya tidak semua yang memberi kesempatan untuk meneliti rancangan itu, tetapi saya percaya kebijaksanaan Ahli Yang Berhormat untuk mengambil perhatian bahawa beberapa kerangka cadangan itu perlu diteliti dan tidak hanya dijadikan satu bahan kecaman tanpa meneliti. Malah beberapa ahli yang berhormat sama sekali tidak kaitkan rancangan Malaysia ke-12 dalam hujah mereka. Walaupun tentang pandangan yang baik dan cadangan untuk memperbaiki, saya akan terima dengan baik. Tapi perbahasan ini dimulakan dengan Ketua Pembangkang Larut yang telah membuat satu kesilapan besar tentang pencapaian KDNK yang tidak pernah dipertikaikan 8.7% 2022. Dan dalam pembentangan saya sebut, dari base yang rendah, dari negatif 5.5%. Sebab itulah Titi Wangsa bagi kuliah kepada beliau dan Ahli Yang Berhormat. Kerana kalau tidak faham tentang hal ini, dia mempersulitkan kerja kita sebagai Ahli Yang Berhormat. Kadar pertumbuhan itu yang mesti terkait dengan kadar pertumbuhan sebelumnya. Sebab itu kalau Singapura umpamanya berkembang 7.6%, lebih rendah dari Malaysia. Tetapi 2020 tahun sebelumnya 4.1%. Tahun sebelumnya Malaysia negatif 5.5%. Jadi saya tidak nafikan naik 8.7%, tetapi janganlah dia riuh rendah menyatakan kejayaan paling besar dalam negara. Nampak sangat kedangkalan ilmu ekonomi basic ini. Tapi tak apalah, kita teruskan. Yang Berhormat, terima kasihlah. Saya juga nak tegangkan kepada Yang Amat Berhormat tentang basic itu betul. Kita bersetuju. Memang dia punya base tu rendah. Kita bersetuju. Tapi oleh kerana inisiatif, cara kita untuk menentukan supaya kita dapat melonjakkan ekonomi itu yang sepatutnya kita banggakan. Ia sebenarnya adalah sesuatu yang sama-sama telah pun kita pastikan supaya ia mencapai satu angka yang baik. Kalaulah dia base-nya rendah, tetapi kita tidak tahu bagaimana untuk menentukan supaya dapat dilonjakkan ekonominya, maka sudah tentu dia tidak akan mencapai 8.7. Sebab itu saya kata, oleh kerana inisiatif yang baik itulah yang menyebabkan dia dapat pertumbuhan yang baik. Terima kasih. Sebab itu saya sebut, saya tidak nafikan 87%. Yang saya bangkitkan ini, ya, dengar. Dalam tu bila cek teks, jangan kelang kabut. Cek teks. Saya sebut 87%, tapi saya petikai bila disebut ini kejayaan paling besar daripada negara-negara lain, tak betul. Ini yang saya kata basic economics, iaitu 87% dari atau ketimbang negatif 55%. Tapi tak apalah, kalau dia nak menang juga menanglah, tak ada masalah. Fakta. Ini fakta ekonomi
tak boleh dipertikaikan. Yang Amat Berhormat, Kempen di bawah boleh. saya bukan nak menang atau Tapi tak apa dah. Saya bukan nak menang atau biar saya kalah. sambung. Biar saya Tapi sambung. ceritanya, Saya hanya terangkan mengulangi apa yang disebut oleh Titi Wangsa. Saya tak bagi laluan. Sudah. Tajuk lain. Kita tukar tajuk lain. Tajuk Bukan sebab lain. itu saya boleh juga saya juga boleh tentukan. Fakta 80.7% tidak betul kalau disebut terbaik di rantau. Itu saja saya nak sebut. Saya nak Terima maklumkan kasih. bahawa pertumbuhan Yang saya nak itu ambil, mencapai Titi Wangsa dah bagi kuliah cukup lengkap. Saya Okey. pakai yang itu cukup. tak apa. Lumut Bukan nak saya bagi- tak mau dengar kuliah itu. Yang saya nak Baik. terangkan kepada Yang Amat Berhormat adalah bahawa kita juga kena menerima hakikatnya bahawa ketika itu dengan inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan lah yang Ya. menyebabkan ada pertumbuhan itu. Ya, saya dah kata terima Sebab itu kasih. harus kita sama-sama Saya kata merasakan. Terima kasih. Okey, saya ingat sila Pram. Ya, terima kasih. Saya pun dah kata terima kasih. Termasuklah penggunaan dana KWSP rakyat yang banyak. Tak apa, tapi berjaya dalam bidang itu. Tentu. Terima kasih. Baik. Tetapi yang tidak disebut juga, yang saya sebut dalam ucapan awal. Yang saya sebut dalam ucapan awal. Apa dia dalam Rancangan Malaysia ke-12, Kajian Separuh Penggal. Ya. Bahawa catatan itu tidak diambil kira kadar pengangguran memuncak 5.3% dan tahun 2021 4.6%. Kemudian masalah yang dicapai, saya katakan kadar pengangguran, walaupun ada kes COVID, kita tidak nafikan. Ya. Cuma angka-angka ini saya sebut. Jadi tidak bermaksud untuk menyatakan tidak ada usaha. Saya hanya pertikaikan bila disebut kejayaan luar biasa ketimbang negara-negara lain. Itu saja. Baik. Apa langkah-langkah yang diambil sekarang yang tidak diterima oleh dalam hujah-hujah pembangkang? Tidak ada yang dilakukan. Saya nak beritahu. Bila kita sebut tentang sekolah daif, berapa kejayaannya? Termasuk baik pulih tandas. 8,354 sekolah siap menjelang Oktober tahun ini. Dan ini kejayaan yang belum dicapai sebelum ini. Maknanya kalau kita fokus bagi perbelanjaan cukup, bagi bidang kuasa kepada PPD, pejabat daerah, PIBG, maka boleh kita selesaikan. Ini yang saya maksudkan dengan tekad untuk menjalankan. Dan bila Yang Amat bertanya tentang penambahan 15 bilion ringgit kepada 415, tentulah kita ambil kira keupayaan. Perbincangan Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan melihat apakah mungkin kita tambah 15 bilion ringgit untuk membantu memperbaiki prasarana asas dan kemudahan rakyat, maka kita lihat ada keupayaan. Sebab itu kita tambah. Dan dengan belanja sekitar 90 bilion ringgit setiap tahun. Kemudian saya juga mohon ahli yang berhormat teliti ekonomi madani, pelan hala 7 peralihan tenaga, pelan induk perindustrian semasa meneliti semula kajian separuh penggal. Maka sebab itu kita sudah ada 2 pertemuan dengan menteri-menteri besar dan ketua menteri dalam sebulan yang lalu, dan dalam Majlis Pembangunan Negara dan Majlis Fizikal Negara. Dia ada cadangan yang dibawa supaya pelan hala 7 perayaan negara, ekonomi madani, pelan induk perindustrian baru dan kajian separuh penggal turut diberikan taklimat kepada Menteri Besar dan Ketua Menteri, dan saya setuju. Usaha-usaha seperti industri berpertumbuhan dan bernilai tinggi, HGHV, diberi perhatian, dan setakat ini pelaburan telah sampai dan memulakan, termasuklah penggunaan perluasan EV motosikal melalui Suzuki, selain daripada yang saya sebut sebelum ini. Dan saya juga sebut, dan baru-baru ini Premier Sarawak telah memberikan taklimat khas kepada Jemaah Menteri tentang
keupayaan mereka meneroka beberapa bidang baru termasuk industri hidrogen hijau, Citus Carbon Capture Central Sarawak, C4 Sarawak sebagai sumber tenaga baru. Maknanya apa yang diumumkan ini telah dan mula dilaksanakan, berbeza dengan serangan yang mengatakan bahawa tidak ada langsung kemajuan. Kemudian saya sebut walaupun tidak dibahaskan, terutama rakan-rakan dari Parti Memperjuangkan Islam patut bicara bukan saja soal mengatakan riba itu haram. Semua orang dah tahu. Apa langkah penyelesaiannya? Dulu ada Bank Islam. Tapi kita katakan ini tidak menyeluruh. Maknanya tidak memenuhi maksud maqasid syariah dalam erti kata menyelesaikan beberapa masalah pokok ekonomi. Maka itulah sebab maka diadakan sidang antarabangsa ekonomi dan keuangan ke-15 yang diterokai oleh Malaysia. Dan saya percaya ini akan memberikan satu ruang kepada kita untuk membicara secara lebih menyeluruh apa erti pendekatan ekonomi Islam yang lebih menyeluruh selain daripada Bank Islam atau takaful yang kita bicarakan selama ini. Saya juga sebut di tak kala sambutan Hari Malaysia di Kuching tentang penambahan 1 bilion ringgit untuk sempadan Sabah dan Sarawak supaya selari dengan kemajuan yang dilakukan di Indonesia dengan ibu kota Nusantara. Terbaik, itu dia sahabat semua. So awal tadi bagaimana kita lihat ya, Ketua Pembangkang koyak habis cuba untuk menegakkan benang yang basah. Tapi sebenarnya ditunjukkan kebobrokan, bagaimana lemahnya Ketua Pembangkang ini dalam hal ekonomi. Sanggup membuat penipuan, kononnya pada tahun mereka memerintah itulah tahun di mana pertumbuhan ekonomi yang paling baik di dalam dunia. Memang agak melucukan sahabat-sahabat semua. Tapi inilah realitinya apabila geng-geng penyakau, geng-geng sapu bersih ini tidak tahu ekonomi, basic ekonomi pun tidak tahu. Sangat memalukan. Bagaimana dengan pendapat anda sahabat-sahabat di luar sana? Adakah anda bersetuju atau tidak? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walan-walautit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin kerana otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.